Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar semua murid? Semoga semua murid berada dalam keadaan yang sihat. Kita akan belajar subjek reka bentuk dan teknologi di mana kita akan masuk kepada topik yang baru iaitu teknologi pertanian. Ini adalah topik kita iaitu teknologi pertanian. Di mana dalam video ini kita akan belajar mengenai pertama adalah pertanian bandar dan yang kedua adalah kaedah penanaman. Sebelum itu, mari kita lihat dahulu standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan kita adalah 7.1 reka bentuk pertanian bandar. Manakala standard pembelajaran kita pula adalah 7.1.1 menerangkan maksud pertanian bandar. Ini pula adalah objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Objektif pembelajaran kita adalah pada akhir PDPC, murid akan dapat pertama, menerangkan maksud pertanian bandar. Manakala kriteria kejayaan kita pula adalah murid berjaya menyatakan maksud pertanian bandar. Jadi, cikgu harap kamu semua telah bersedia. Mari kita mulakan pembelajaran kita. Buah, sayur dan bunga. Pasti kamu semua pernah melihat tumbuhan ini berada di sekeliling kamu. Penanaman pelbagai pokok di kawasan rumah kita menjadikannya cantik dan menarik. Tetapi, bagaimanakah jika kita tinggal di tempat yang mempunyai kawasan terhad? Jadi, inilah apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Mari lihat video. Mari kita lihat satu video mengenai suatu teknologi pertanian. Taman merupakan pelengkap eksterior sebuah bangunan. Susunan tanaman yang disusun pada taman membuat rumah tampak sejuk dan segar. Selain itu, rumah akan terasa nyaman dan menambah nilai estetika. Menghadirkan taman pada rumah dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan di halaman depan maupun belakang rumah. Seperti pada hunian di daerah Jagakarsa ini. Area depan rumah yang memiliki lahan yang cukup luas dibuat taman dengan dominasi tanaman hijau. Hunian tampak lebih asri dan segar meskipun di siang hari. Penempatan gazebo dapat dijadikan area yang sangat cocok untuk menikmati indahnya taman dan untuk relaksasi. Selain taman depan, kamu juga dapat membuat taman kamu sendiri di area belakang. Seperti pada hunian yang satu ini. Pohon-pohon hijau yang ditempatkan di dekat area kolam renang terbuka ini menjadikan area sejuk dan fresh. Anggrek. Tanaman yang satu ini merupakan salah satu bunga yang cukup digemari oleh banyak kalangan. Warna bunga anggrek yang indah dapat mempercantik tampilan taman pada hunian kamu. Untuk perawatan bunga anggrek, sebaiknya disiram langsung pada bagian akarnya agar tidak merusak media tanam, bunga, dan daun anggrek. Dan ingat, jangan menyiram anggrek terlalu banyak. Hindarkan bunga anggrek dengan sinar matahari langsung, karena daun anggrek dapat menguning. Krisan. Warna-warni bunga krisan yang indah juga cocok untuk mempercantik taman kamu. Jenis bunga krisan ini sebaiknya jangan terlalu banyak diberikan air, karena jika air terlalu banyak, maka akar akan menjadi busuk.
Usahakan bunga krisam terkena sinar matahari langsung. Selamat berkreasi dengan taman kamu. Apa yang kamu lihat? Apa yang dapat kamu lihat daripada video tadi? Apa yang dapat cikgu lihat adalah mereka bercocok tanam pelbagai jenis tumbuhan di kawasan sekeliling rumah mereka. Jadi, tanaman apa yang sesuai untuk ditanam di kawasan sekeliling rumah yang terhad? Pada pendapat cikgu, kita boleh memilih tumbuhan bersaiz kecil seperti pokok sawi, pokok bayam atau pokok cili. Begitupun, jika kita mempunyai kawasan yang sedikit luas, kita juga boleh menanam pokok durian, pokok pisang atau pokok kelapa. Pertanian bandar. Apakah yang dimaksudkan dengan pertanian bandar? Pertanian bandar merupakan aktiviti bercocok tanam bagi menghasilkan tanaman makanan di sekitar rumah yang mempunyai ruang terhad. Jadi, ini adalah maksud kepada pertanian bandar. Pertanian bandar juga mampu memperoleh hasil sama seperti pertanian di kawasan luar bandar. Selain itu, penanaman dijalankan sama ada secara konvensional atau dengan menggunakan teknologi moden. Jadi, pertanian bandar ini amat sesuai untuk diamalkan oleh semua orang. Ini adalah contoh ruang yang terhad untuk bercocok tanam terdapat di kediaman. Mari kita lihat dahulu contoh yang pertama iaitu rumah pangsa. Di rumah pangsa, kita boleh bercocok tanam di ruang balkoni. Seterusnya, contoh yang kedua iaitu kawasan tanah lot. Di kawasan tanah lot, kita boleh bercocok tanam di ruang sekeliling rumah. Seterusnya, contoh yang ketiga iaitu kondominium. Di kondominium, kita boleh bercocok tanam di ruang balkoni. Seterusnya, contoh yang keempat iaitu rumah teres. Di rumah teres, kita boleh bercocok tanam di ruang sekeliling rumah. Jadi, itulah contoh ruang yang terhad untuk bercocok tanam terdapat di kediaman. Ini adalah kaedah penanaman. Pertanian bandar dijalankan dengan pelbagai cara bagi menyesuaikan kawasan yang ada dan menjimatkan ruang. Kita boleh menggunakan kaedah penanaman secara konvensional jika kita mempunyai tanah di mana kita bercocok tanam di atas tanah. Boleh lihat contoh gambar diberikan. Ini adalah contoh gambarnya. Selain itu, kita boleh menggunakan kaedah penanaman secara teknologi moden. Jika kita tidak mempunyai tanah di mana kita bercocok tanam menggunakan teknologi hidroponik, iaitu larutan baja menggantikan tanah sebagai medium penanaman. Boleh lihat contoh gambar diberikan. Ini adalah contoh gambarnya. Jadi, inilah kaedah penanaman yang biasa digunakan di dalam pertanian bandar. Ini pula adalah contoh penanaman. Susunan pokok dan bekas tanaman yang dibuat secara kreatif menjadikan kawasan persekitaran kelihatan cantik dan menarik. Mari kita lihat contoh gambar yang pertama, iaitu di mana kita boleh menyusun tanaman berpasu di halaman rumah. Seterusnya, contoh gambar yang kedua adalah kita boleh menyusun tanaman secara bertingkat pada dinding. Seterusnya, yang ketiga adalah kita boleh menyusun tanaman secara menegak. Jadi ini adalah contoh penanaman bagaimana susunan pokok dan bekas tanaman yang dibuat secara kreatif. Ini pula adalah kebaikan pertanian bandar. Pertanian bandar memberikan banyak kebaikan jika diusahakan di kawasan rumah kita. Jadi mari kita lihat dahulu kebaikan yang pertama, iaitu menghasilkan sumber makanan sendiri. Jika kita ingin makan sayur sawi, kita boleh menanam sayur sawi. Jika kita ingin makan sayur kangkung, kita boleh menanam sayur kangkung.
Seterusnya, kebaikan yang kedua adalah menjadikan sisa buangan dapur sebagai baja kompos. Baja kompos ialah hasil perebutan sisa makanan, sisa tanaman dan najis penakar. Baja kompos adalah selamat dan bebas bahan kimia serta dapat memberi nutrien kepada tumbuh-tumbuhan kita. Seterusnya, kebaikan yang ketiga adalah memelihara alam sekitar dengan menggunakan bahan guna semula sebagai bekas tanaman. Kita boleh menggunakan kulit telur, kasut yang tak lagi kita pakai ataupun bekas botol minuman sebagai bekas tanaman untuk kita menanam tumbuh-tumbuhan. Seterusnya, kebaikan yang keempat adalah menjanakan pendapatan sampingan jika hasil tanaman dijual. Jika kita menanam contohnya sayur kangkung, jadi ada lebihan sayur kangkung itu kita boleh menjualnya sebagai pendapatan sampingan. Jadi ini adalah kebaikan pertanian bandar. Baiklah, sampai sini sahaja pembelajaran kita. Diharap kamu dapatlah faham apakah yang dimaksudkan dengan pertanian bandar dan juga kamu dapat faham kaedah penanaman yang ada untuk pertanian bandar. Jadi bagi menguji kefahaman kamu, mari kita lakukan sedikit latihan secara bersama-sama. Ini adalah latihan reka bentuk dan teknologi pertanian. Jadi, kamu boleh salin soalan ini pada buku latihan RBT kamu. Jadi, mari kita mula menjawab soalan ini secara bersama-sama. Arahan, jawab soalan-soalan di bawah. Soalan pertama, apakah maksud pertanian bandar? Maksud pertanian bandar ini ada cikgu terangkan dalam pembelajaran kita tadi. Jadi mari kita lihat di manakah cikgu menerangkan maksud pertanian bandar. Ini adalah maksud pertanian bandar, di mana pertanian bandar merupakan aktiviti bercocok tanam bagi menghasilkan tanaman makanan di sekitar rumah yang mempunyai ruang terhad. Jadi, mari kita tulis jawapan ini pada soalan latihan kita. Pertanian bandar merupakan aktiviti bercocok tanam bagi menghasilkan tanaman makanan di sekitar rumah yang mempunyai ruang terhad. Jadi ini adalah jawapan bagi soalan yang pertama, iaitu apakah maksud pertanian bandar, di mana jawapannya adalah pertanian bandar merupakan aktiviti bercocok tanam bagi menghasilkan tanaman makanan di sekitar rumah yang mempunyai ruang terhad. Jadi selesai untuk soalan yang pertama, mari kita pergi pula kepada soalan yang kedua, iaitu senaraikan kaedah penanaman pertanian bandar. Cikgu juga ada menerangkan kaedah penanaman pertanian bandar di dalam pembelajaran cikgu tadi. Jadi mari kita lihat di mana cikgu menerangkan kaedah penanaman pertanian bandar. Ini dia kaedah penanaman di mana ada dua, iaitu secara konvensional dan juga secara teknologi moden. Jadi mari kita tulis jawapan kita. A adalah secara konvensional, manakala B adalah secara
teknologi moden. Jadi selesai untuk soalan yang kedua di mana senaraikan kaedah penanaman pertanian bandar di mana jawapannya adalah A secara konvensional dan B secara teknologi moden. Jadi selesai untuk soalan yang kedua. Mari kita pergi pula kepada soalan yang ketiga. Di mana soalan yang ketiga adalah senaraikan 4 kebaikan pertanian bandar. Jadi cikgu juga ada terangkan dalam pembelajaran kita tadi 4 kebaikan pertanian bandar. Jadi mari kita lihat di mana cikgu terangkan tadi. Ini adalah kebaikan pertanian bandar di mana yang pertama adalah menghasilkan sumber makanan sendiri dan yang kedua adalah menjadikan sisa buangan dapur sebagai baja kompos dan yang ketiga adalah memelihara alam sekitar dengan menggunakan bahan guna semula sebagai bekas tanaman dan yang keempat adalah menjanakan pendapatan sampingan jika hasil tanaman dijual. Jadi ini adalah kebaikan pertanian bandar. Jadi mari kita tulis jawapan ini pada soalan latihan kita. Baiklah, jawapan yang pertama adalah menghasilkan sumber makanan sendiri. Jadi jawapan yang kedua adalah menjadikan sisa buangan dapur sebagai baja kompos. Jadi jawapan yang ketiga adalah memelihara alam sekitar dengan menggunakan bahan guna semula. Dan jawapan yang keempat adalah menjanakan pendapatan sampingan jika hasil tanaman dijual. Jadi selesai untuk soalan yang ketiga di mana senaraikan 4 kebaikan pertanian bandar. Di mana jawapan yang pertama adalah menghasilkan sumber makanan sendiri. Jawapan yang kedua adalah menjadikan sisa buangan dapur sebagai baja kompos. Dan yang ketiga adalah memelihara alam sekitar dengan menggunakan bahan guna semula. Dan yang keempat adalah menjanakan pendapatan sampingan jika hasil tanaman dijual. Jadi selesai sudah semua soalan latihan reka bentuk dan teknologi iaitu teknologi pertanian. Maka dengan itu berakhirlah sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu dapatlah faham apakah yang dimaksudkan dengan pertanian bandar dan juga kamu dapatlah faham apa kaedah penanaman yang ada kita pelajari tadi. Jadi itu sahaja akhir kata daripada cikgu. Sayangilah alam sekitar kita, jadikan kawasan persekitaran kita sentiasa bersih dan hijau. Itu sahaja, sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih.